Kluster baharu dikesan di kawasan pembinaan. Tiada masalah untuk negeri sesuaikan SOP PKP bersyarat. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Atikah Muhammad Naim. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham Korporal Safwan Muhammad Ismail yang maut selepas dirempuh sebuah kenderaan ketika bertugas mengawal sekatan jalan raya di Plaza Tol Kajang Selatan awal pagi tadi. Perdana Menteri menerusi laman Facebook miliknya menzahirkan rasa sedih dengan berita tersebut dan menganggapnya satu kehilangan kepada pasukan polis diraja Malaysia PDRM dan negara. Beliau berharap agar tragedi ini tidak mematahkan semangat anggota PDRM dan barisan hadapan yang lain dalam menjalankan tugas. Tan Sri Muhyiddin turut mendoakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan mereka yang beriman. Kira-kira pukul 2 pagi tadi, Allahyarham Safwan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah di kepala dan badan selepas dirempuh dan dihempap sebuah Toyota Hilux dipandu seorang lelaki yang hilang kawalan melanggar sekatan jalan raya. Siasatan awal punca kemalangan dipercayai akibat pemandu terbabit yang memandu di bawah pengaruh alkohol. Baik, dalam pada itu, Kementerian Kesihatan masih menyiasat punca jangkitan COVID-19 bagi kluster baharu di kawasan pembinaan di Ibu Negara. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham menegaskan, berdasarkan siasatan, kemungkinan individu yang dijangkiti tinggal di rumah yang sama dengan kluster lain yang dijangkiti. Kita mula dia ada mungkin kluster tersebut ada kaitan, iaitu ada kaitan dengan kluster-kluster yang lain. Mereka yang terlibat, contohnya individu yang terlibat, mereka duduk satu sekali dalam apartmen. Jadi mungkin jangkitan itu daripada kluster yang lain. Jadi kita masih menjalankan siasatan. Ada yang mungkin ada yang berkaitan dengan kluster Perhimpunan Seri Petaling, ada mereka yang hadir ke Perhimpunan Seri Petaling tetapi dah lama sangat. Tetapi ada yang berkaitan dengan kluster Pasar Borong juga sebab rakan mereka serumah kerja di Pasar Borong. Dan ada juga kaitan dengan kluster Kampung Baru. Jadi siasatan kita masih jalankan, sama ada boleh tak kita dapat kaitan daripada kluster ini, daripada jangkitan ke Pasar Borong contohnya. Ketika ini terdapat 28 kes positif melibatkan kluster berkenaan dan merupakan warga asing. Dan berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat, Kementerian Kesihatan menyeru warga emas agar terus mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan dan mengelak keluar rumah kecuali untuk urusan yang penting sahaja. Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah menjelaskan mereka yang berumur 60 tahun ke atas mudah terjejas dengan wabak COVID-19. Berdasarkan maklumat yang diperolehi melalui kajian kematian mortality review ke atas 99 daripada 105 kes kematian yang telah dilaporkan di Malaysia, kumpulan umur yang mempunyai bilangan kematian COVID-19 yang tertinggi adalah di antara 61 sehingga 70 tahun, iaitu bersamaan dengan 32 kes ataupun 32.2%. Dan kumpulan umur kedua tertinggi adalah di antara 71 sehingga 80 tahun, iaitu 19 kes bersamaan dengan 19.2%. Tambah beliau, KKM akan menjalankan ujian saringan COVID-19 kepada pekerja dan penghuni Pusat Jagaan Warga Emas secara berfasa. Mengenai perkembangan COVID-19, Datuk Dr. Nur Hisham memaklumkan terdapat 122 kes baharu menjadikan jumlah keseluruhan kes positif sebanyak 6,298 kes. 52 daripada kes baharu berkenaan merupakan kes import.
2 pertambahan kes kematian melibatkan warga tempatan yang mempunyai sejarah penyakit kronik dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif kes sebanyak 105 kes. 87 kes pulih dan dibenarkan discharge hari ini menjadikan jumlah keseluruhan 4,413 kes. Saudara, setakat tengah hari tadi, 9 buah negeri kekal tanpa penambahan kes baharu. Dan berikut adalah data pertambahan kes harian jangkitan COVID-19 mengikut negeri-negeri di Malaysia. Baik, dan ini pula mengenai Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB yang bermula esok. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan negeri-negeri yang menangguhkan pelaksanaan PKPB dibenar menyesuaikan prosedur operasi standard SOP yang dikeluarkan Kerajaan Persekutuan mengikut negeri masing-masing. Kita mengeluarkan panduan am kepada seluruh negara. SOP yang telah pun kita tetapkan. Sewaktu perjumpaan, sewaktu mesyuarat khas MKN minggu lepas yang dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama dengan menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri. Kita telah mengatakan bahawa kita telah bersetuju bahawa negeri-negeri boleh menyesuaikan SOP yang dikeluarkan dengan negeri masing-masing dan juga daerah masing-masing. Tetapi mestilah berdasarkan kepada SOP yang dikeluarkan oleh Kerajaan Persekutuan. Ketika ini, negeri-negeri yang mengesahkan mengekalkan PKP adalah Kedah, Selangor, Pahang, Sabah dan Sarawak. Saudara, bermula esok, semua perkhidmatan pengangkutan awam akan kembali beroperasi seperti sebelum pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Bagaimanapun, Datuk Seri Ismail Sabri berkata, jumlah penumpang dihadkan hanya separuh daripada kapasiti sebenar pengangkutan awam terbabit. Sebagai contoh, jika bas boleh memuatkan 40 penumpang, maka bas hanya boleh mengambil 20 penumpang saja sewaktu PKP ini. Begitu jugalah dengan MRT. Mereka hanya boleh membawa separuh daripada jumlah yang biasanya dipenuhi oleh penumpang di dalam setiap coach ataupun gerabak mereka. Jadi separuh saja yang kita benarkan. Malah untuk tempat berdiri di dalam coach juga akan ditanda seperti di dalam lift dan sebagainya. Beliau memaklumkannya pada sidang media harian mengenai PKP di Putrajaya. Datuk Seri Ismail Sabri turut meminta pengguna dan pengendali perkhidmatan untuk mematuhi garis panduan ditetapkan seperti kebersihan diri dan penjarakan sosial sama ada di dalam kenderaan awam atau tempat menunggu. Aplikasi MyTrace mampu membantu kerajaan mengesan individu yang mempunyai kontak dengan mereka yang telah disahkan positif COVID-19. Datuk Seri Ismail Sabri berkata aplikasi itu menggunakan gelombang Bluetooth pada telefon bimbit untuk pengesanan kontak. Apabila telefon-telefon bimbit pengguna MyTrace berada dalam jarak dekat, telefon-telefon itu akan mengesan gelombang Bluetooth untuk mengesan kehadiran masing-masing. Berdasarkan kekuatan gelombang Bluetooth yang dikesan, jarak dan tempoh pertemuan pengguna-pengguna boleh dikenal pasti. Data yang dikumpul akan disimpan selama 21 hari dan di dalam telefon bimbit pengguna. MyTrace dibangunkan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI bersama kepakaran tempatan. Bagi memastikan keberkesanannya, kerajaan meletakkan sasaran sekitar 60% penggunaan melibatkan pengguna telefon bimbit di seluruh negara. Aplikasi MyTrace boleh dimuat turun melalui Google Play Store.
Jumlah tangkapan individu ingkar Perintah Kawalan Pergerakan PKP semalam meningkat kepada 414 orang berbanding 410 pada hari sebelumnya. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata daripada jumlah itu, 407 direman manakala bakinya berada bawah jaminan Polis Diraja Malaysia PDRM. Ia menjadikan jumlah kumulatif individu ingkar PKP sehingga 2 Mei seramai 23,680 orang. Tambah beliau sebanyak 552,999 kenderaan diperiksa menerusi 823 sekatan jalan raya di seluruh negara. Beliau turut memaklumkan 36,345 pemeriksaan mengejut telah diadakan di seluruh negara. Ia melibatkan 5,833 premis diperiksa oleh pihak berkuasa. Dalam perkembangan lain, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM telah membuka 255 kertas siasatan berkaitan berita palsu COVID-19. Daripada jumlah berkenaan, 175 masih dalam siasatan, 26 kes didakwa di mahkamah, 11 diberikan notis amaran dan 15 telah mengaku bersalah. Bertemu kembali. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang akan bermula esok dilihat sebagai satu keputusan yang sukar. Ini kerana kerajaan perlu menimbang dua perkara penting iaitu mengambil kira kepentingan ekonomi dan situasi semasa COVID-19. Jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah langkah melaksanakan PKPB bertujuan membolehkan ekonomi negara terus bergerak maju. Keputusan dibuat dengan teliti setelah mendapat pandangan daripada Kementerian Kesihatan KKM dan selari dengan saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Saya harap bagi setiap pemilik perniagaan atau pengusaha atau majikan, kita rujuk kepada Majlis Keselamatan Negara untuk kita lihat apa dia SOP yang disediakan. Dan SOP kita detail. Sampai nak turun naik tangga pun ada cara, lift tu pun dibuat petak di dalamnya, nak naik bas pun kapasiti 50%, MRT kapasiti 50%. Jadi kita ada SOP yang sangat detail sebab kita ini seperti pepatah ataupun simpulan peribahasa Melayu, ya, ditelan mati mak, ya, di luar mati bapa. Kalau kita tidak benarkan ekonomi bergerak, kita mengalami kerugian yang sangat besar. Tetapi pada waktu yang sama, kesihatan mesti diberikan prioriti yang nombor wahid, yang paling utama. Jadi kita buat keputusan PKP bersyarat ini setelah kita lihat semua data dan kemampuan yang kita ada. Kerajaan juga mengambil kira semua aspek sebelum keputusan tersebut dicapai, termasuk melihat langkah yang diambil beberapa negara dalam melaksanakan kelonggaran pergerakan. Datuk Saifuddin ditemui selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Pasaraya merupakan antara sektor yang mendapat kebenaran memulakan operasi. Berdasarkan tinjauan, pihak pengurusan di salah sebuah pasaraya di Ibu Negara sudah bersedia untuk pembukaan secara sepenuhnya dengan menepati SOP yang ditetapkan. Laporan bersama wartawan Tun Julia Muhammad Tahir. Antara yang dilakukan mereka adalah dengan menempatkan penanda jarak beratur 1 meter di setiap pintu masuk dengan tambahan perkhidmatan pemeriksaan suhu badan dan cecair pembasmi kuman. Sistem nombor turut digunakan dan hanya 50 orang pelanggan dibenarkan masuk dalam satu-satu masa dengan jangka masa maksimum membeli belah selama 30 hingga 45 minit setiap pelanggan. Langkah kerajaan ini bagi saya tepat, tapi pokoknya pada kita sendirilah sebagai rakyat. So kita still lagi kena ikut macam mana arahan sebelum ni lah. Saya rasa macam dia 50-50 tau sebenarnya. Sebab kalau kita stay proceed and PKP ni, macam keadaan ekonomi kita akan macam tak tahu macam mana kan, kita jejas and then tapi dalam masa yang sama kita takut risiko jangkitan tu akan bertambah lah sebab ramai orang akan keluar kan.
kalau ada banyak kan, kita memang semua pergi sekali. Dan macam tu kan, there's no control kan. I think most importantly is that kalau kita buat whatever that you need to do, kita sihat. Bagi medan selera pula, hanya seorang sahaja dibenarkan duduk di setiap meja dengan penjarakan antara pelanggan kira-kira 2 meter. Apapun dengan pembukaan semula sektor ekonomi, rakyat terus diminta mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Kerajaan sudah melakukan yang terbaik untuk negara dan rakyatnya. Kini tiba giliran kita pula melakukan tanggungjawab kita. Keluar hanya jika benar-benar perlu dan amalkan normal baharu. Jadilah rakyat yang bijak. Tun Julia Muhammad Tahir, RTM. Sidang Parlimen yang dijadualkan berlangsung hanya 1 hari sahaja pada 18 Mei ini wajar dikekalkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Taqiyuddin Hassan berkata, perkara itu mengambil kira pendirian kerajaan bahawa sebarang bentuk perhimpunan masih belum sesuai diadakan pada masa ini untuk mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Jelasnya dalam satu kenyataan, kerajaan mengambil maklum pandangan Majlis Presiden Pakatan Harapan berhubung tempoh persidangan Parlimen yang akan bersidang pada 18 Mei nanti. Selain bersetuju mengemukakan beberapa rang undang-undang yang berkaitan bagi dibentangkan dalam sidang Parlimen akan datang, iaitu pada bulan Julai depan. Ia berikutan kesan yang dialami oleh rakyat perseorangan, peniaga dan juga syarikat-syarikat ekoran penularan wabak COVID-19. Susunan kedudukan ahli-ahli Parlimen di dalam Dewan Rakyat juga akan diubah suai untuk mengamalkan penjarakan sosial bagi menjamin semua ahli Dewan dapat mengambil bahagian dalam ruang lingkup SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan. Polis Johor menahan semula seorang warga Rohingya Abdul Hamim A.B. Hamid atau Long Tiger semalam kerana disyaki terlibat dalam kes peras ugut di Tangkak. Ketua Polis Johor Datuk Ayub Khan Maidin Piche menerusi satu kenyataan berkata, penahanan dilakukan selepas menerima laporan satu kes baharu melibatkan elemen pemerasan di daerah tersebut. Suspek direman sehingga Selasa ini mengikut peruntukan Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah. Manakala kes disiasat mengikut Seksyen 388 Kanun Keseksaan. Tahanan reman tersebut penting dalam membolehkan pihak polis menjalankan siasatan lanjut dalam mengenal pasti penglibatan suspek dalam kes tersebut. Bertemu kembali. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP hari ini mengumumkan bayaran pengeluaran i-akaun yang diluluskan akan dikreditkan ke dalam akaun bank ahli bermula esok sehingga 18 Mei. Ahli akan dimaklumkan melalui kemudahan iLestari Online sejurus selepas bayaran dikreditkan ke dalam akaun bank yang aktif dan tidak dibekukan. Ketua Pegawai Eksekutif KWSPN, Ali Zakri Alias menerusi kenyataan media menjelaskan pemindahan wang ke bank masing-masing memerlukan masa 1 hingga 3 hari. Pihaknya telah berbincang dengan bank-bank rakan kongsi dan bersetuju untuk melaksanakan pemindahan dana harian secara berperingkat daripada KWSP ke institusi kewangan. Keseluruhan proses itu dijangka diselesaikan dalam tempoh 2 minggu atau lebih awal. Sejak pelancaran iLestari pada awal bulan April 2020, KWSP telah meluluskan lebih 3.51 juta permohonan berjumlah 1.66 bilion ringgit. Persatuan Badminton Malaysia BAM telah menghantar permohonan rasmi kepada Majlis Keselamatan Negara MKN menerusi Kementerian Belia dan Sukan KBS baru-baru ini bagi membolehkan skuad elit negara kembali menyambung sesi latihan di Akademi Badminton Malaysia Bukit Kiara secepat mungkin. Presiden BAM Datuk Seri Muhammad Norza Zakaria berkata, sesi latihan berkenaan adalah bagi memantapkan persediaan skuad kebangsaan dalam menghadapi beberapa kejohanan penting pada tahun ini, termasuk pusingan akhir Piala Uber dan Piala Thomas di Denmark Oktober ini. Menurutnya, setiap permohonan oleh Persatuan Sukan Kebangsaan perlu menerusi KBS. Segala keputusan sama ada diluluskan atau tidak bergantung kepada saranan dan nasihat BAMKN serta Kementerian Kesihatan KKM. Datuk Seri Muhammad
Norza juga berkata sekiranya pihak MKN dan KKM dapat mempertimbang permohonan pihaknya untuk menjalankan latihan selewat-lewatnya Jun ini, perkara itu adalah sesuatu yang baik. Ini kerana atlet badminton negara perlu menghadapi beberapa kejohanan bagi mengutip mata kelaikan kesukan Olimpik Tokyo 2020. Dalam perkembangan berasingan, Datuk Seri Muhammad Norza yang juga Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM berkata sebanyak 7 persatuan sukan kebangsaan NSA sudah memohon dana khas MOM yang bermatlamat bagi membantu NSA yang terjejas susulan penularan wabak COVID-19. Tambahnya, persatuan sukan kebangsaan masih boleh mengemukakan permohonan rasmi kepada MOM sebelum tarikh tutup Selasa ini. Sehubungan itu, jawatan kuasa mengenai dana berkenaan yang dipengerusikannya sendiri, Timbalan Presiden MOM, Datuk Seri Abdul Azim Muhammad Zabidi serta beberapa ahli bebas dan seorang pemegang amanah akan bersidang 8 Mei ini. Ia bagi menentukan persatuan yang layak menerima bantuan tersebut. MOM sebelum ini mengumumkan dana sebanyak RM300,000 yang dikeluarkan daripada tabung amanah mereka untuk membantu persatuan sukan kebangsaan yang terjejas susulan penularan wabak COVID-19. Hasil kreativiti kumpulan Nasheed Brothers berjaya menghasilkan lagu terbaru mereka dengan menggunakan pendekatan dan konsep rakaman dari rumah. Betul tu, kumpulan yang berpopular menerusi lagu Teman Sejati tahun 1995 itu kini tampil dengan lagu Ramadan 2020 bersama 3 anggotanya iaitu Yasin Sulaiman, Abdullah Faiz Muhammad dan Shah Rizal Muhammad. Menurut komposer dan pencipta lagu ini, Yasin, single lagu Ramadan telah sedia ada sebelum ini namun diberikan nafas baharu. Melihat dari sudut yang berbeza, menurut Faiz, tempoh PKP ini membawa hikmah kepada setiap selebriti. Ini kerana dapat melakukan eksperimen dan menyesuaikan diri dengan keadaan bekerja dari rumah. Saya nampak sebenarnya dalam keadaan ni, dalam orang kata kekurangan ni ada daripada kelebihan dia. Kelebihan dia maksudnya kita venture new teknologi. Teknologi ni dah lama, dah memang ada, cuma kita tak pernah gunakan. Dan pada mula ni mungkin kita rasa takut-takut ni, jadi ke tak jadi, boleh ke tak boleh. Tapi disebabkan mungkin kekangan tu, menyebabkan kita orang kata try and error. Kami sendiri pun, macam saya sendiri pun first time record lagu menggunakan teknologi macam ni lah. Dan Alhamdulillah bila kita dengar balik, kita rasa macam kalau untuk cara yang begini kita nampak dia punya kualiti boleh diterima. Dan Alhamdulillah dia punya, kita panggil shot yang kita gunakan tu sebenarnya artis luar negara pun menggunakan benda yang sama. Sebenarnya. Jadi kita rasa ia macam satu kata trend barulah. Dan orang kata dengan mungkin dalam masa 5-6 tahun lagi kalau kita tengok cara video klip macam tu, kita akan tahu ini adalah zaman 2020 tahun 2020. Kan? Betul tak? Baik, berita perdana edisi 3 Mei berakhir di sini. Ingat jaga kebersihan diri dengan kerap membasuh tangan, amalkan penjarakan sosial dan patuhi perintah kawalan pergerakan. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam sejahtera.